Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 22 Januari 2021, saya Kaizari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Malisa Sari, pastinya kami akan bawakan berita lokal yang terus kepada anda. Pusat Latihan Orang Kelainan Upaya OKU bakal diwujudkan di Sarawak untuk memudahkan golongan tersebut melanjutkan pendidikan selepas tamat sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ketika ini Sarawak belum mempunyai sekolah vokasional khas untuk OKU dan mereka perlu ke Semenanjung Malaysia. Menurutnya, perkara itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa kerana anak-anak OKU perlu pergi ke luar negeri. Jadi kita membuat keputusan sekarang ini kita sendiri wujudkan sebuah sekolah vocational untuk negeri Sarawak. Kita belum lagi putuskan sama ada ia dalam bentuk sekolah vocational ataupun ianya diwujud sebagai satu kompleks latihan OKU. Ya. Sebab kalau sekolah vocational maknanya ada beberapa perkara yang perlu kita atur dulu, iaitu kebenaran daripada kerajaan persekutuan. Tapi kalau sebagai langkah alternatif, pihaknya mahu mewujudkan pusat latihan khas OKU yang dimiliki oleh kerajaan negeri. Menurutnya, jenis kursus yang ditawarkan kepada golongan OKU juga masih dalam perbincangan mengikut kelas kecacatan. Jadi lain sikit ya. Jadi ini tengah kita bincang satu dari segi bentuknya sama ada ianya akan menawarkan jenis kursus latihan kemahiran jenis apa untuk kumpulan OKU yang bagaimana. Sebab OKU ini berbagai-bagai. Ada OKU cacat penglihatan, ada yang cacat pendengaran, ada yang dari segi OKU masalah pembelajaran, ada OKU cacat dari segi fizikal. Pihaknya mensasarkan untuk mendapatkan kertas kerja tahun ini, namun pelaksanaannya bergantung kepada perkara itu sama ada diambil sebagai projek perintis yang beroperasi di premis sementara sebelum dikembangkan operasinya di bangunan kekal. Bagaimanapun, kata Fatimah, lokasi dan jumlah pusat latihan belum dikenal pasti setakat ini. Beliau tidak menolak kemungkinan sekiranya berjaya, ia akan dilaksana dengan skala kecil sebagai permulaan. Pusat latihan itu jelasnya bertujuan untuk menyediakan latihan profesional bagi mendapatkan sijil yang akhirnya boleh digunakan untuk mendapatkan pekerjaan mengikut kelayakan di samping memperkasakan kemahiran golongan OKU. Dalam perkembangan lain, Fatimah turut menyampaikan geran Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan kepada 138 penerima. Bagi pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia, Cawangan Sarawak, Isak Ngau, bantuan itu sedikit sebanyak membantu mereka untuk membayar sewa dan bil elektrik serta air. Kami dapat peruntukan daripada Jabatan Kebajikan geran untuk pertubuhan, geran aktiviti sejumlah RM20,000 untuk tahun 2020. Dan geran ini kita telah jadikan untuk membantu ahli-ahli kita lah dalam bentuk one off. Saya memang bergantung sepenuh dengan pendapatan kerja ini, kerja tu juru urut. Jadi sekarang memang ada semua pendapatan yang kita simpan yang sebelum-sebelum ini memang kalau ini berterusan memang kita perlu sokongan daripada pihak lainnya kerajaan untuk membantu. Dalam keluarga saya seorang cik makan sebab isteri saya kurang sihat, jadi ada beban sikit lah sebab saya perlu bayar sewa kedai, saya perlu bayar sewa rumah, anak seorang masih sekolah dan makan minum rumah semua saya salah satu orang yang cari lah. Memang beban lah bagi saya lah.
Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari turut menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Perpaduan Sarawak yang diketuai Timbalan Pengerusinya Tan Sri Dr. George Chan. Dalam pertemuan selama 45 minit itu, Ketua Menteri diberi penerangan mengenai hala tuju strategi 5 tahun yayasan tersebut untuk membantu mempromosikan perpaduan dan memupuk keharmonian antara rakyat Sarawak yang berbilang agama dan kaum melalui pertukaran budaya dan pendidikan. Yayasan Perpaduan Sarawak dalam kenyataannya berkata akan menampilkan program yang disasarkan untuk memupuk minat untuk menghargai budaya dan tradisi tempatan. Katanya ia sebahagian daripada rancangan 5 tahun yayasan itu di samping berhasrat untuk meningkatkan penghargaan budaya melalui penyelidikan budaya di universiti tempatan dan luar negara. Sejak ditubuhkan pada tahun 1954, yayasan sentiasa komited dalam usahanya memupuk dan mengekalkan perpaduan keharmonian dalam kalangan masyarakat di Bumi Kenyalang. Baik, seterusnya, kolaborasi di antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, UNIMAS dan Institut Teknologi Bandung ITB bertujuan merancakkan lagi industri pengeluaran perabot di Sarawak. Selari dengan intipati yang telah dikeluarkan oleh pihak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, kita nak melihat supaya by 2030 insya-Allah kita adalah pengelola perabot yang tinggi dalam konteks dunia. Ya, dan juga kita melahirkan pakar reka bentuk perabot yang berkualiti juga. Sementara itu, Pengurus Besar Pusaka Hashim Bojet berkata peluang untuk Sarawak menjadi penyumbang ekspor 7 bilion di Malaysia adalah cerah. Pada masa ini, negeri Sarawak mengekspor tidak banyak, about maybe 100 million, 100 juta. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia mengekspor tidak kurang daripada 7 bilion ringgit setahun. So, peluang untuk Sarawak menjadi penyumbang di dalam 7 bilion ini sangat berpotensi sekiranya kita sudah ada designer dan juga industri kita mula berkembang untuk terlibat di dalam pengeluaran perabot. Terdahulu, Abang Johari menerusi kenyataannya berkata usaha untuk menambah nilai kepada setiap pokok yang ditebang di hutan Sarawak hendaklah menjadi antara agenda utama industri perusahaan kayu di Sarawak. Tambahnya, pendekatan ini amat sesuai dengan kehendak masyarakat antarabangsa ke arah pembangunan hutan yang lestari. UNIMAS dan ITB telah memeterai perjanjian persefahaman MOU ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Jumaat. MOU berkenaan merupakan langkah ke arah kaedah lebih sistematik antara kedua-dua universiti dalam mempertingkatkan kolaborasi dalam bidang akademik dan reka bentuk perabot melibatkan anak-anak muda Sarawak pada masa akan datang. Pada ketika ini, Pusaka dan ITB sudah mempunyai gagasan kerjasama di mana puluhan anak muda Sarawak sudah dan sedang mendapat latihan mereka bentuk perabot di kampus ITB. Seterusnya, sebanyak 199,797 permohonan kenyalang Gold Card KGC telah diterima Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak setakat 22 Januari tahun ini sejak diperkenalkan Mac tahun lalu. Kata Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, sebanyak 133,274 kepingkat telah diagih kepada pemohon. Bagaimanapun setakat ini, kurang 30% kad masih belum dituntut pemohon. Susulan itu, kata Fatimah, pihaknya sedang menggerakkan usaha menerusi pelbagai kaedah dalam memastikan setiap pemohon dapat menerima kad mereka. Senarai kenyalang Gold Card, nama-nama mereka diletak atas papan notis, misalnya di muka, diletak di atas papan notis. Kenyalang Gold Card sudah sedia untuk dituntut, sila tuntut daripada pejabat kebajikan. So we use all means, notis seperti itu, call dan kemudian melalui ketua masyarakat, melalui pusat khidmat supaya mereka datang untuk mengambil kad.
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Negeri Sarawak menyambut baik bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam mengurangkan beban yang dihadapi rakyat tatkala penularan pandemik COVID-19. Inisiatif dari Kerajaan Negeri Sarawak satu inisiatif positif lah. Ada beberapa inisiatif yang example itu rental untuk SME yang disuspendkan about 6 months. That's a good move. Dalam pada itu, Loh juga menyuarakan pendapat berhubung keperluan untuk Kerajaan Sarawak memberikan subsidi upah kepada majikan di negeri ini bagi membantu mengekalkan pekerjaan di kalangan pekerja memandangkan ada yang terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Especially private sector. Oleh sebab MCO, DMCO, a lot of business has to close. And even if they open business, revenue dan volume pun turun. So oleh itu, ability majikan untuk simpanan pekerja dan bayar gaji pun compromise. So kalau state government dapat berikan subsidi untuk gaji pekerja, dan ini satu inisiatif we believe would help lah. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Utama TVS. Lagi perkembangan dalam negeri. Sarawak merekodkan 2 kematian akibat COVID-19 pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat jangkitan virus berbahaya itu meningkat kepada 24 kes. Kes kematian ke-23 merupakan kes 2775. Seorang warga negara tempatan berumur 48 tahun dimasuk ke Hospital Miri pada 19 Januari 2021 kena mengalami kesukaran pernafasan. Kes disahkan meninggal dunia pada jam 2 pagi 21 Januari. Kes kematian ke-24 merupakan kes 2182, seorang lelaki tempatan umur 66 tahun masuk ke Hospital Sibu pada 17 bulan Januari dan beliau disahkan meninggal dunia pada jam 3.11 pagi ini. Sementara itu, Sarawak pada Jumaat merekodkan 229 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,931 kes. Sibu 168 kes, Miri 28, Kuching 9, Kanowit 7, Sri Aman 7, Lubuk Antu 7, Subis 2 dan Bintulu 1. Daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru dan Kanowit kekal berstatus merah dengan sejumlah 1,400 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Sebauh dan Dalat juga kekal berstatus jingga dengan 50 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh sama. Baik, seterusnya penggunaan kit ujian Rapid Antigen RTKAG COVID-19 perlu dikendalikan oleh individu yang terlatih. Demikian saranan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, ujian RTKAG perlu dilakukan dalam tempoh 5 hingga 7 hari pertama setelah wujudnya gejala. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata bahawa Malaysia adalah antara beberapa negara pertama di dunia yang menggunakan RTKAG untuk melakukan ujian saringan COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM juga telah menggunakannya sejak Jun tahun lepas.
Kit berkenaan telah diuji oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan dan Institut Penyelidikan Perubatan bagi memastikan pematuhan terhadap standard yang diperlukan. Ia juga diluluskan pihak berkuasa peranti perubatan untuk penggunaan yang lebih meluas dalam kalangan masyarakat. Kini melebihi 70%. Demikian kadar penggunaan katil di unit rawat terapi ICU di hospital merawat COVID-19 di beberapa negeri. Negeri berkenaan termasuk Johor, Melaka, Perak, Kedah, Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur, manakala di Selangor adalah pada tahap 64%. Menurut Dr. Nur Hisham Abdullah, peratusan pesakit COVID-19 dengan gejala serius didapati semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Ini menyebabkan keperluan menggunakan katil bagi rawatan kritikal juga dijangka meningkat. Ketika ini terdapat 1,009 katil rawatan kritikal di hospital COVID-19 di seluruh negara. Dengan kadar penggunaannya adalah 71% termasuk bagi pesakit yang bukan disebabkan virus itu. Daripada jumlah itu, sebanyak 548 katil ICU diperuntukkan bagi pesakit COVID-19. Manakala jumlah ventilator di hospital COVID-19 pula adalah sebanyak 1,908 unit dengan kadar penggunaannya ketika ini adalah 43%. Usaha Top Glove Corporation Berhad menawarkan 9,000 peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dihargai. Namun keselamatan dan kebajikan perlu dititik beratkan. Kata Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, syarikat itu perlu memastikan semua bakal pekerjanya menjalani ujian saringan COVID-19. Ini bagi mengelakkan jangkitan baharu selain menyediakan kemudahan penginapan bagi mereka yang menghadapi masalah itu. Bagi menangani pengangguran di Malaysia, Top Glove sebelum ini mengumumkan pengambilan 9,000 pekerja menerusi kempen pengambilan pekerja selama setahun yang dimulakan dengan pameran kerjaya Top Glove secara maya. Ia membabitkan masing-masing sebanyak 4,000 jawatan untuk pekerja tempatan, 2,300 jawatan untuk lulusan baharu universiti dan vocational technology, 2,000 pelatih latihan industri dan pelatih serta 700 pekerja yang berpengalaman. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 di kalangan umat Islam dalam negara adalah selaras dengan pandangan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dan institusi-institusi fatwa dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, beliau turut mengambil inisiatif menulis surat kepada tokoh ilmuwan Islam dunia bagi mendapatkan pandangan peribadi mereka dalam hal berkenaan. Ini katanya termasuk kepada Syekh Al-Azhar Syekh Dr. Ahmad Al-Taib, pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emiriyah Arab Bersatu Syekh Abdullah bin Bayah dan anggota Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika Syarikat Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaili. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata pihaknya akan berterusan memberi kefahaman dan pencerahan sebaiknya kepada umat Islam dalam negara berkenaan isu vaksin. Tegasnya juga, sesuatu hukum yang diputuskan tidak ada kena-mengena untuk kepentingan peribadi tetapi ia lebih bagi menyelesaikan permasalahan umum. Seterusnya, Malaysia mengekalkan sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasarnya KDNK antara 6.5% dan 7.5% bagi 2021. Meskipun proklamasi darurat dan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dasar yang stabil kekal penting dalam membendung pandemik COVID-19. Ia juga membolehkan negara berada di landasan pemulihan ekonomi. Dalam pada itu, Tengku Zafrul berkata, Malaysia telah mendapat kembali kira-kira 15.4 bilion ringgit aset tunai dan fizikal yang ada kaitan dengan syarikat pembangunan strategik itu. Malaysia tambahnya komited mendapatkan kembali baki aset lebih daripada apa yang dicapai tanpa mengambil kira situasi COVID-19. Terima kasih kerana masih setia dengan Utama TVS. Seorang lelaki menghadapi detik cemas selepas kenderaan pacuan 4 roda dipandunya nyaris terjatuh ke dalam sungai Buloh Simunjan. Dihajasna Thomas, 49 tahun, bagaimanapun bernasib baik apabila tayar hadapan kenderaannya masih tersangkut daripada meluru ke bawah.
Kejadian sekitar jam 8.15 malam itu berpunca selepas mangsa dikatakan tersalah simpang masuk ke laluan JT ketika dalam perjalanan pulang ke Kuching. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak yang mengesahkan kejadian berkata, mangsa berjaya keluar daripada kenderaan terbabit dan ditemui dalam keadaan selamat. Laporan awal kejadian diterima pihaknya daripada awam mengenai sebuah kenderaan dilaporkan terjatuh ke dalam sungai di Pekan Simunjan sebelum menggerakkan seramai 8 anggota keluaran Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan ke lokasi kejadian. Komando operasi yang berada di lokasi mengesahkan tiada kenderaan jatuh dari jeti kecuali terdapat sebuah kenderaan tersangkut tayar depan dan hampir jatuh dari jeti. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dijangka menerima baki 2 lagi kapal misi pesisir LMS pada Ogos serta November tahun ini. Panglima TLDM Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, LMS pertama KD Kris telah menyertai armada TLDM pada 17 Januari bagi melaksanakan tugas rondaan dan pengawasan maritim. Manakala LMS kedua Sundang baru diterima pada 14 Januari. Kesemua LMS itu bakal menyertai skuadron LMS ke-11 terutama melakukan tugasan mencari dan menyelamat di samping menguatkuasakan Undang-Undang Maritim Malaysia. Sebanyak 3 buah helikopter operasi maritim menerusi kontrak perolehan Dimetrai pada 2 September tahun lepas dengan yang pertama akan diterima pada 30 Oktober 2022, kedua pada 31 Mei 2023 dan yang terakhir pada 28 Februari 2024. Kita beralih ke perkembangan sukan. Jurulatih berpengalaman dalam kancah bola sepak Liga Malaysia, Irfan Bakti memulakan tugas rasmi sebagai pengendali skuad Kuching City FC. Latihan hari pertama itu lebih kepada sesi suai kenal bersama dengan anak-anak buahnya serta barisan kejurulatihan skuad hijau putih itu. Irfan turut berkongsi kelegaan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini yang membolehkan kendaliannya menjalani latihan berbeza dengan persiapan pasukan yang berada di Semenanjung yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Meskipun baru sahaja bersama dengan pendatang baharu Liga Malaysia itu, Irfan tetap menyasarkan untuk membawa Kuching City FC layak kesaingan Liga Super pada musim depan. Baik, lagi berita sukan. Bekas bergu nombor 1 dunia, Goh Vishem dan Tan Wee Kiong terus menunjukkan prestasi cemerlang apabila berjaya mara ke suku akhir kejohanan badminton terbuka Thailand Toyota di Bangkok. 2 pemain profesional itu akan berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia dan Soh Wei Yik pada persaingan suku akhir pada Sabtu. Gandingan tersebut mara selepas menewaskan gandingan tuan rumah Supak Jomkoh Kitin Nupong Kedran 21-15, 16-21, 21-15 dalam perlawanan pusingan kedua di Impact Arena. Manakala beregu pilihan ke-8, Aaron Woo Yik pula mengekalkan kualiti permainan mereka apabila menang 21-12, 6-21, 21-12 ke atas Leo Rolly Fernando Daniel Martin dari Indonesia. Kata Wee Kiong adalah agak sukar kerana melangkah ketiga perlawanan dan sedikit perlahan pada perlawanan kedua setelah dirinya melakukan beberapa kesilapan tidak disengajakan. Namun pasangan beregu itu bangkit semula di perlawanan ketiga. Lebih 1,080 ketua isi rumah KIR dari 67 buah rumah panjang daerah Selangau menerima bantuan bakul makanan Sarawak Ku Sayang. Ia berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Siki Taya berkata, bantuan bakul makanan itu diserahkan di beberapa kawasan yang dikenakan PKP. Sebanyak 264 bakul makanan Sarawak Ku Sayang telah dihantar ke Rumah Sulang Batu 88 dan Rumah Dika Antoni Sungai Anak dan seterusnya diagihkan di beberapa buah rumah panjang di sekitarnya. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri, Kakus menggesa setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di kawasannya memainkan peranan aktif. Antaranya mengentatkan prosedur, operasi standard SOP PKP di peringkat rumah panjang serta tidak mengadakan majlis sosial, keramaian atau aktiviti berkumpulan.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS. Saya Khazaria Afindi. Dan saya Balisa Sari. Kami ucapkan Assalamualaikum dan selamat hormat. Malam.